Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Macam tetamu pula rasa. Ya, pagi ni kita akan membicarakan macam biasa berita-berita yang mendapat perhatian di astroawani.com. Tapi sebelum tu, kalau sedar tak sedar Hakim, kita lagi lebih kurang 4 atau 5 hari akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Dan yang pastinya lagu-lagu patriotik sama ada yang lama, yang baru, yang ada mix modern sikit sedang berkumandang menyuntik semangat kita ke arah kemerdekaan walaupun ketika kita berdepan pandemik ni. Dan antara lagu yang sangat nostalgia untuk kita adalah lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri Sudirman Haji Ashad. Saya rasa baik-baik lagu dia tanggal 31 Betul. bulan 8 57 itu sudah cukup mengimbau kenangan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan. Tetapi macam mana pun hari ini saya kira hari Jumaat. Ramai yang dah mula bercuti panjang. Hari ini mungkin hari terakhir anda bekerja. Dah mula cuti panjang sempena dengan cuti Hari Kebangsaan. Tetapi mungkin kalau sebelum ini kita merancang percutian tu pagi nak duduk rumah tengok TV, depan TV, ataupun mungkin yang berkesempatan untuk keluar nak menonton perarakan. Tetapi sayangnya seperti biasa bukan pagi ini, tahun ini banyak perkara yang tidak dapat kita lakukan berikutan dengan kelaziman baru kita. Kerana tahun ini tiada sebarang perarakan berskala besar ataupun sambutan Hari Kebangsaan berskala besar yang akan dilakukan. Jadi untuk itu saya nak terus pergi ke laporan pertama. Ini apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan tiada sambutan ataupun perarakan berskala besar akan dilakukan pada tahun ini. Ini yang dikatakan antara ringkasannya. Kita nak dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sepertinya sambutan tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memaksa keperluan untuk mengadaptasi kepada norma baru dalam aktiviti seharian. Sambutan kemerdekaan dalam skala besar termasuk program perbarisan yang saban tahun menjadi tumpuan rakyat Malaysia kini tidak lagi kelihatan di kaca TV pada 31 Ogos ini. Namun begitu, ini tidak seharusnya memudarkan semangat kemerdekaan kita semua, malah kita perlu menghayati erti kemerdekaan dalam lensa norma baru. Ya, itu yang dikatakan tiada juga perarakan ataupun sambutan itu akan ditayangkan di televisyen seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan itu yang terpaksa kita hadapi ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Inilah norma baru yang perlu kita terima dan kita harapkan tahun depan ia bertambah baik dan kita dapat menjalankan sambutan kemerdekaan seperti biasa, perarakan dan sebagainya. Hakim. Ini kerana saya rasa kita tidak perlu memberi justifikasinya mengapa, kerana sudah pasti yang perbarisan ataupun perarakan Hari Kebangsaan yang biasanya dilakukan ini akan melibatkan perhimpunan ramai dan juga mereka yang berada di tempat itu akan mengakibatkan sukarnya melakukan penjarakan fizikal. Tapi apapun itu antara intipati sidang media yang dilakukan oleh Menteri Kanan Keselamatan. Ada lagi perkara lain yang disebutkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini pengumumannya mengenai PKPD secara pentadbiran dilaksanakan di Aman Jaya, Kedah, yang mana akan melibatkan 3 zon mulai malam tadi dan menurut Datuk Seri Ismail Sabri, penguatkuasaan itu akan bermula 28 Ogos sehingga 1 tempoh yang akan dimaklumkan oleh KKM. 3 zon di Aman Jaya itu adalah di Kenanga, Mawar dan Melor yang melibatkan 22,360 isi rumah akan disaring oleh KKM. Penduduk di kawasan terlibat macam biasa tidak dibenarkan keluar daripada zon, manakala orang luar juga tidak dibenarkan memasuki zon terlibat. Dan anda boleh lihat kenyataan atau laporan penuhnya di astroawani.com. Apapun kita harapkan mereka yang berada di 3 zon di Aman Jaya ini untuk mengikuti atau
ataupun menuruti perintah yang dikeluarkan. Kalau anda maksudnya kena adalah stok-stok barang rumah dekat rumah tu, dan dalam masa yang sama perlu ada nombor telefon yang penting sekiranya berlaku apa-apa kejadian atau kecemasan ketika PKPD secara pentadbiran dijalankan di tempat anda. Baiklah, bercakap mengenai perkara itu, kita nak beralih ke perkembangan angka terkini COVID-19 di dalam negara apabila KKM melaporkan bahawa 5 kes baru termasuk 3 kes tempatan dicatatkan, dan Kementerian Kesihatan memaklumkan 5 kes baru positif COVID-19 itu dilaporkan pada Khamis, menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini adalah sebanyak 9,296 kes, iaitu kita masih lagi bawah 10,000 tapi kita hampir ke angka tersebut. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata daripada 5 kes baru yang direkodkan, 2 adalah kes import manakala 3 lagi adalah penularan tempatan. 2 kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara itu iaitu Filipina dan Mesir yang melibatkan warga negara, dan kes import ini dilaporkan di Selangor, manakala 3 kes penularan dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia di Melaka, iaitu 2 kes saringan pra-pembedahan dan 1 kes saringan bergejala, semuanya di Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak. Dan dalam masa sama kita lihat juga perkembangan selain daripada angka jangkitan positif COVID-19 ini, kita ingin melihat kepada kes dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Ini adalah kes-kes di mana mereka yang bergejala, yang dirawat tapi mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menjangkiti orang lain, di mana kesnya telah menurun kepada 177 kes, tapi mereka ini telah pun dirawat dan diberikan langkah-langkah keselamatan kesihatan yang sewajarnya bagi memastikan kebolehjangkitan itu tidak merebak. Tapi dalam masa sama juga Gigi, dalam kita masih lagi berdepan dengan pandemik ini, banyak usaha-usaha yang dilakukan. Juga usaha-usaha yang telah menunjukkan hasil positif adalah jumlah mereka yang telah pulih, di mana semalam juga Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan bahawa jumlah mereka yang telah pulih adalah 16 kes ataupun 16 orang, yang menjadikan secara keseluruhan 8,994 kes telah pun pulih. Dia ada sikit je, berapa peratus saja, 9,296 kes yang positif, tetapi 8,994 kes positif, kurang daripada 3% sebenarnya ini. Dan tiada kes kematian dilaporkan. Dan ini menunjukkan satu usaha yang baik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga anda pastinya merupakan barisan hadapan mereka yang memastikan keluk jangkitan ini tidak merebak. Tetapi dalam masa sama Gigi, apabila kita bercakap mengenai jangkitan ini, bagaimana kita sudah hampir boleh mencecah kepada angka 10,000 kes jangkitan ini, antara lain disumbangkan oleh kluster-kluster yang menyebabkan berlaku jangkitan secara besar. Contoh kluster terbesar sebelum ini adalah kluster Sri Petaling, dan yang terbaru kluster yang telah pun berjaya ditamatkan adalah kluster Siva Gangga. Ya, itu antara laporan semalam oleh KKM, kluster Tawar juga dan juga PUI Siva Gangga, menurut Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham adalah dari sumber yang sama. Itu penemuan daripada KKM hasil ujian makmal yang mendapati mempunyai mutasi D614G, dan menurut Dr. Nur Hisham, kluster Tawar dan kluster PUI Siva Gangga berkemungkinan daripada sumber yang sama. Berikutan hasil ujian 14 sampel yang dia ambil bagi tujuan full genome sequencing, mendapati sebahagiannya terdapat mutasi D614G. Walau bagaimanapun, Dr. Nur Hisham memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan, dan katanya hasil menunjukkan ketujuh-tujuh virus ini adalah daripada kumpulan yang sama, mencadangkan bahawa kedua kluster iaitu kluster Tawar dan juga kluster Siva Gangga adalah kemungkinan daripada sumber virus yang sama, dan kita harapkan ada perkembangannya selepas ini, dan kita ingin tahu bagaimana dua kluster ini ada kaitannya. Tapi apapun kita lihat selain daripada soal saintifik ataupun genom yang bercakap dengan perkara yang saintifik, D614G ni mungkin sukar untuk kita fahami kerana kita semua bukan saintis, tetapi betul, perkara yang paling mudah untuk kita faham adalah peraturan ataupun undang-undang, iaitu untuk mengikuti prosedur
peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dalam usaha untuk mengekang penularan virus COVID-19 ini. Dan ini juga memainkan peranan yang cukup besar, terutamanya kepada mereka yang mempunyai status sebagai seorang pemimpin. Contohnya, ini apa yang kita nak bercakap, laporan mengenai Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali, yang diarahkan untuk memberikan keterangan. Dan semalam sebenarnya beliau telah menghadirkan diri ke Bukit Aman bagi memberikan keterangan susulan kegagalan untuk mematuhi kuarantin wajib di rumah selepas beliau kembali dari Turki. Dan apa yang kita dimaklumkan, Ahli Parlimen Kuala Nerus itu tiba pada jam 8 malam selepas proses berkenaan ditangguh beberapa kali. Sebelum ini nak diambil keterangan di Bukit Aman, kemudian tangguh tukar lokasi di Parlimen, kemudian tak jadi juga di Parlimen, tukar pula malamnya, pada sebelah malamnya ditangguh beberapa kali. Ini bagi memberikan maklumat ataupun membantu siasatan berhubung dengan kes pelanggaran prosedur operasi standard SOP kuarantin wajib di rumah. Kita ada 27 laporan polis. Jadi itu menyebabkan polis membuka kertas siasatan untuk menyiasat perkara ini. Dan langkah pertama pastinya mengambil keterangan Ahli Parlimen Kuala Nerus tersebut. Dan banyak persoalan yang dilontarkan mengenai perkara ini. Ada yang menyatakan mengapa ia tidak dibawa ke mahkamah. Walau bagaimanapun kita ikuti perkembangannya setakat ini, Muhammad Khairuddin telah memberi keterangan di Bukit Aman dan kita harapkan perkara ini akan menjadi iktibar kepada semua orang, kerana setiap pemimpin itu sepatutnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada semua orang untuk mengikutinya. Dan kita bercakap mengenai contoh teladan yang baik, dan satu lagi kes ataupun perkara yang tular ini apabila Datuk Seri Mukris Mahathir mengesahkan bahawa anak dan menantunya ditahan di pub dan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Menurut Datuk Seri Mukris, anak dan menantunya bagaimanapun sudah membayar kompaun RM1,000 atas kesalahan tersebut, dan beliau berkata memang benar bahawa anak dan menantu saya telah dibawa ke balai polis bersama dengan 27 orang yang lain di atas kesalahan melanggar curfew PKPP. Mengikut kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pihak polis Kuala Lumpur mengikut undang-undang, mereka semua telah dikenakan kompaun RM1,000 dan semua sudah bayar, termasuk anak dan menantu saya. Dan saya kira ini merupakan inilah sepatutnya yang dilakukan apabila melakukan kesalahan. Own it up, bayar kompaun dan berhadapanlah dengan kesalahan yang telah anda lakukan. Kerana kalau kita berbolak-balik memberikan 1001 alasan ataupun mungkin 101 alasan, ianya tidak membawa ke mana-mana. Tapi apa pun jangan terkeliru, ini dua perkara berbeza, dua kes berbeza dalam konteks yang berbeza. Tapi satu yang sama, iaitu tidak patuh kepada arahan kuarantin, tidak patuh kepada SOP yang ditetapkan. Jadi itu dua perkara berbeza. Walaupun reaksi kedua-dua kes ini mungkin sedikit berbeza, tetapi dan konteks yang berbeza, tapi yang pasti yang sama adalah masing-masing tak patuh pada arahan. Bukan sahaja mereka yang ditangkap, tetapi juga bar yang dibuka itu kita menjadi satu persoalan, mengapa masih lagi dibuka, mengapa dibiarkan dibuka sehingga waktu yang tidak dibenarkan. Tapi banyak lagi kita perlu boleh kongsikan selepas ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Beliau bertemu lagi dalam Awadi Pagi, dan kita nak bercerita mengenai, tadi kita dah cerita pasal perkembangan mengenai COVID-19 di dalam Malaysia, tapi dalam masa yang sama kita nak pergi ke perkembangan politik. Seperti yang anda tahu, pilihan raya kecil Slim akan berlangsung esok.
rasanya kurang 24 24 jam jam daripada sekarang, dan banyak kempen sedang giat dijalankan, dan salah satunya adalah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga membuat kemunculan bagi membantu calon bebas Amir Koshairi Muhammad Tanusi pada Khamis malam, dan dalam satu sesi sepetang bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengasas parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang itu ada menitipkan pesanan kepada Amir Koshairi. Apa pesanannya, Hakim? Pesanannya, jangan jual diri. Ini kalau saya nak quote ataupun mengambil kata-kata secara khusus, secara spesifik ni, Tun Mahathir kata kepada Amir Koshairi, ini pesan dia supaya jangan berjanji tapi tidak ditunaikan, dan janganlah mengabaikan prinsip diri dengan melompat parti. Kerana kita bermaklum isu yang melingkari landscape politik tanah air ketika ini adalah isu lompat parti, ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang menukar parti mereka. Dan ini pesan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk calon bebas ini yang disokong oleh Pakatan Harapan untuk berpegang kepada prinsip berkenaan dan jangan lompat parti kerana duit. Kerana duit tak boleh, tapi mungkin jika kerana perbezaan prinsip atau pendapat ataupun sudah lagi tidak mengikut hala ataupun perjuangan asas sesebuah parti, itu mungkin perkara itu yang menyebabkan seseorang ahli yang berhormat untuk menukar partinya. Apapun, PRK Dun Slim ini menyaksikan saingan 3 penjuru antara calon BN Muhammad Zaidi Aziz dan 2 calon bebas iaitu Amir Koshairi sendiri dan juga S. Shantara Sekaran. Dan kita akan lihat bagaimana keputusannya dan bagaimana peratus keluar mengundinya itu pada esok hari. Dan kita nak beralih kepada pilihan raya negeri di Sabah pula. Ini antara hasrat ataupun impian yang dilontarkan oleh Tuan Ibrahim, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang mengatakan bahawa PAS berhasrat tandingi 6 hingga 10 kerusi pada PRN Sabah nanti, dan katanya beliau menyerahkan senarai calonnya kepada Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional untuk keputusan akhir, dan kami sedang merundingkan jumlah kerusi, mungkin 6 hingga 10 kerusi semasa PRN atau pilihan raya umum ke-14, iaitu 8 kerusi parlimen dan 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Itu yang dikatakan, hasrat yang dikatakan oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai hasrat hasrat PAS untuk bertanding di PRN Sabah. Dan kita sebelum ini melihat bahawa Pesuruhjaya PAS Sabah, Muhammad Aminuddin Aling, sebenarnya ada menyatakan bahawa ketika awal pengumuman PRN diadakan, PAS sebenarnya sedang kata aing ataupun sedang mengintai beberapa kerusi, tapi hari ini baru dinyatakan secara anggaran lebih tepat, iaitu antara 6 hingga 10 kerusi pada PRN Sabah. Tapi ini sebenarnya menarik untuk kita saksikan kerana dengan dinamika politik, gabungan politik ketika ini dan juga perbezaan sentimen politik di negeri Sabah ini cukup berbeza, tak sama macam di Semenanjung, dan ini mungkin menyaksikan bagaimana sesebuah parti politik, gabungan parti politik itu untuk berbincang bagi memastikan apa yang mereka mahukan adalah kemenangan dan juga mengekalkan penguasaan politik di suatu kawasan itu. Kerana kita lihat ini akan contoh di Sabah akan ada Parti Warisan Sabah, satu penjuru, itu sudah pasti. Kemudian ada Perikatan Nasional, itu sudah 2 penjuru. Kemudian ada parti mungkin PAS juga akan bertanding. Jadi ini soal pembahagian kerusi ini sangat menarik untuk kita saksikan. Tapi dalam masa sama juga, sebelum kita nak melihat kepada PRN Sabah, kita kena lihat juga isu yang membelakangi PRN Sabah ini adalah isu berkenaan dengan rayuan untuk menyemak semula keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri yang dibuat oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, di mana 7 September nanti akan adanya perbicaraan bagi untuk mendengar keputusan tersebut. Untuk recap, 26 September hari pengundian PRN Sabah, tapi keputusannya 27 September, keputusan Mahkamah di peringkat persekutuan, dan keputusan itu mungkin akan mengubah mungkin segala yang mereka rancang ini
tak perlu laksana pun kalau kata tak boleh bubar kan. Ya, Tapi betul. apa pun kita akan perhatikan laporan ini, perkembangan kes ini dari semasa ke semasa. Kita ada wakil Esrawani di Sabah dan kita juga ada editor Esrawani Asim Hassan yang sekarang ni dah macam balik kampung duduk Sabah untuk membawakan kepada anda perkembangan politik dan juga isu-isu rakyat di negeri Sabah. Dan apa pun kita harapkan, kita lihatlah juga nanti macam mana penerimaan penyokong-penyokong di Sabah dalam masa yang sama. Janganlah menimbulkan kekeliruan nanti kan. Okey, dalam pada itu kita nak juga bawakan apa yang ada di muka hadapan akhbar pada hari ini. Salah satunya di Berita Harian, kalau kita lihat sangat menarik pesanan daripada Datuk Azhar, iaitu Speaker Dewan Rakyat yang menasihati Speaker yang menasihati ahli parlimen supaya tidak supaya berbahas secara harmoni, dan menurut Datuk Azhar perlu persidangan mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 ditutup dengan cebisan kata-kata nasihat dan teguran manja yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun kepada kedua blok ahli Parlimen, kerajaan maupun pembangkang untuk menghormati peraturan mesyuarat ketika bersidang. Dan Datuk Azhar sebelum ini menangguhkan persidangan itu, mengajak semua ahli Parlimen untuk mengadakan persidangan Dewan secara harmoni dan mempamerkan kualiti perbahasan yang baik mengenai isu sesuatu usul itu. Hakim, seringkali kalau kita lihat liputan parlimen, sidang parlimen secara langsung tu yang disiarkan di media-media, mesti banyak komen-komen daripada netizen sendiri, rakyat sendiri mengatakan bahawa bahasa yang digunakan oleh ahli parlimen itu kadang-kadang kasar. Ya. Ini contoh antara yang dikatakan nasihat ini, orang kata teguran manja lah, soft reminder. Tapi sebenarnya banyak yang dilakukan kesalahan yang tidak, ataupun perkara yang tidak dibuat mengikut peraturan. Contohnya, peraturan mesyuarat Dewan ataupun peraturan mesyuarat peraturan 23/1/C menetapkan satu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi apa-apa hujah, sangkaan, tomahan, puji atau keji ataupun mengandungi perkataan yang mengelirukan, menyindir. Satu lagi adalah penggunaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kita lihat ramai ahli parlimen yang berhormat mungkin terlupa untuk memohon izin untuk menggunakan bahasa Inggeris di dalam Dewan. Tapi ini pun seperti yang dikatakan tadi, kita pun serba maklum bahawa Datuk Azhar Azizan Harun ataupun kita kenali dengan nama Ad Harun ini baru saja dilantik menjadi speaker, jadi mungkin dia pun sedikit lenient dengan izin untuk tidak memberikan sebarang teguran secara keras ataupun menghukumnya. Tapi kita lihat semalam, kalau kita lihat klip videonya sewaktu speaker Dewan memberikan teguran untuk tidak menyampuk ataupun menyindir, ada lagi ahli parlimen yang menyampuk. Kata skill kami, itu skill kami. Kalau kena buang, kena keluar di arah keluar Dewan, itu pun kuasa ataupun skill speaker Dewan rakyat. Tapi apa pun, ini satu perkara yang menarik. Hakim, itu bukan kali pertama Datuk Harun menyatakan teguran itu. Tapi sebelum ini, kalau kita lihat daripada laporan-laporan, lebih kurang Julai bulan lepas lah, ada dikatakan oleh speaker Datuk Azhar, berkata perkataan resis, biadab dilarang di Dewan Rakyat. Pencuri. Betul. Itu semua telah dinyatakan, telah ditegur sebelum ini oleh Datuk Azhar. Kali ini beliau menyatakan sekali lagi, dan kita harapkan semua ahli parlimen mengambil perkara ini sebagai satu inisiatif baru untuk lebih berhemah dalam membahaskan apa-apa isu. Ya, kerana setiap apa yang ahli-ahli yang berhormat lakukan di dalam Dewan itu diperhatikan oleh rakyat, diperhatikan oleh pengundi-pengundi di kawasan tempat YB berkhidmat. Jadi kalau fikir panjang, kalau rasa masih lagi mampu meyakinkan pengundi di luar sana dengan kelakuan ataupun apa yang dibuat di dalam Dewan Rakyat itu, fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah. Okey. Baik, kita akan beralih ke satu lagi laporan. Ini saya kira tidak bernasib baiklah apabila dua pengawal keselamatan tertembak pegawai bank dan telah ditahan dua pengawal keselamatan tersebut. Di Rawang, seorang pegawai bank parah terkena tembakan yang dipercayai dilepaskan secara tidak sengaja oleh pengawal keselamatan premis
institusi kewangan di Jalan Bandar Baru, Rawang 2 pada Khamis. Dan menurut polis, kejadian berlaku pada jam 1.30 tengah hari di dalam bilik pengurus. Dan katanya siasatan mendapati 2 pengawal keselamatan dipercayai telah cuai dalam mengendalikan senjata api jenis pump gun. Dan alhamdulillah tidak ada apa-apa, cuma mungkin parah dan kita harapkan tidak melarat sehingga maut atau dan sebagainya. Tugas pengawal keselamatan sepatutnya mengawal keselamatan, tetapi mungkin kemalangan itu tidak boleh diduga. Kemalangan itu tidak berbau, tetapi ini penting mengapa pemilikan ataupun lesen kepada individu untuk mengendalikan senjata api itu perlu mempunyai penilaian yang tertentu. Tapi apapun kita harapkan kejadian seperti ini, pihak syarikat pengawal keselamatan terus memberikan latihan dari masa ke semasa agar memastikan insiden kecuaian ini tidak berlaku. Ini bukan kecuaian yang boleh diizinkan kerana ianya melibatkan nyawa. Sekali cuai mungkin bernasib baik cedera, tapi lain kali mungkin boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Dan kita ada sikit laporan luar negara. Ringkas saja ni di New Zealand, apabila untuk kali pertamanya New Zealand mengenakan hukuman penjara seumur hidup ini ke atas serangan 2 masjid di Christchurch yang mengorbankan 51 nyawa. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk parol di Mahkamah New Zealand. Dan ini merupakan satu perkembangan terbaru. Brenton Tarrant, 29 tahun, mengaku bersalah atas tuduhan membunuh 51 orang dan cubaan untuk membunuh 40 orang. Dan keputusan ini kita lihat seperti membela nasib-nasib mangsa. Dan keputusan yang disambut baik seluruh dunia, masyarakat dunia, yang menyatakan bahawa mungkin inilah keputusan ataupun hukuman yang setimpal. Kerana kita tahu New Zealand hukuman penjaranya mungkin hukuman gantung sampai mati tidak terdapat di negara tersebut. Tapi apapun laporan seperti ini anda boleh lihat dan baca di laman web extraordinary.com kerana sudah sampai cukup untuk waktu kami berdua berhenti di sini. Sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.